Sebab dia nak sampaikan sebab dia nak sampaikan dengan pengikut dia, audience dia kan. Jadi dia cakap tu daripada suara perut. Itu tip dia kan. Satu. Hello, Assalamualaikum semua. So, kebetulan aku ada dengan Abang Siddiq Majin. Dan Abang Siddiq Majin ada dekat Kedah lagi sekarang ni. Aku nak tanya dia satu tip. Macam mana kita nak bercakap depan kamera? Sekarang ni ramai kan pakat-pakat nak jadi YouTuber. Tapi kita macam kekok nak cakap depan kamera. Betul tak? Kita macam malu, kita kekok, kita macam susah nak berinteraksi depan kamera. Jadi, alang-alang Abang Siddiq Majin ada dekat sini. Aku nak tanya dia tips dan aku nak dia share macam mana cara cakap depan kamera, macam mana kita nak berkomunikasi depan kamera. Sebab Abang Siddiq Majin ni dia kira otai lah dekat TV3. Dan kalau hampa nak tahu, Abang Siddiq Majin ni dia mengacara rancangan Majalah 3. Dan Majalah 3 tu ialah rancangan yang rating dia tinggi dekat TV3. Yang tu lah yang buatkan aku nak sangat-sangat Abang Siddiq Majin share dekat kita ilmu untuk kita jadi YouTuber yang bagus lah kan. So bila kita cakap tu kita punya confidence level tu tinggi lah. Aku nak macam tu lah. Jadi kita try tanya Abang Siddiq Majin, apa rahsia dia untuk kita bercakap depan kamera. Alhamdulillah, aku dapat juga jumpa dengan Abang Siddiq, yang mana aku janji dekat hampa, aku nak tanya Abang Siddiq macam mana kita nak communicate depan kamera. Sebab lah ni bang, ramai kawan-kawan kita dia baru nak buat apa tu, nak buat channel YouTube apa semua. Tapi dia nak berinteraksi depan kamera tu dia macam gugup. Jadi abang ada tips tak? Kadang-kadang dia hilang idea kan? Tapi sebenarnya tip dia tak adalah susah sangat, cuma perlukan latihan. Bagi abang tengok Akmal mempunyai kelebihan tersendiri. Boleh operate kamera seorang masa yang sama, memikirkan apakah yang ingin Akmal sampaikan. Bagi saya satu kelebihan. Abang tak pernah operate kamera. Tak pernah. Must be ada cameraman kat depan. Betul tak? Betul. Industri TV, betul, mesti ada TV. Pelik kata, mesti ada director. Betul. Kalau abang silap, kadang-kadang Abang Zaki tegur. Berarti ada director tu. Kan? So, benda tu proper. Berarti ada orang yang guide kita. Macam Amal tak ada. Kita tak ada guide kan? Tak ada orang guide. Boleh cakap sambil direct diri sendiri. Macam abang, abang tak payah fikir angle. Macam Amal, kelebihan Amal boleh fikir angle, boleh fikir apa nak cakap. Berarti fokus satu benda, satu lagi fokus angle. Dalam masa dua benda dalam masa sama. Bagi abang Akmal ada kelebihan tu. Macam abang kan, bila nak cakap satu benda, fikir angle, aku rasa ni angle aku okey, tak okey. Kan? Tak okey lah. Benda yang tadi kata nak cakap subjek, dah lupa. Betul lah, itu satu. Tapi yang paling penting sekali bila kita nak bercakap depan kamera, kita kena tengok lens kamera lah. Tengok lens kamera. Lens kamera, jangan CP tak. Bila kita tengok lens kamera, lens itu adalah penonton kita sebenarnya. Kalau Majalah 3 dia mempunyai 2 juta penonton. So bila abang cakap, abang kena cakap dengan 2 juta penonton. Jadi kena jelas. Kena fokus, kena jelas. Subjek tu yang paling penting sekali, kita kena fikirkan apa yang kita nak cakap. Nak cakap pasal rambutan. Maknanya kita buat paperwork dulu lah bang. Kena ada. Kena ada. Supaya kita tak nampak macam tak tahu apa-apa. Nak cakap apa ni kan? Tak ada. Kita mesti fokus dengan subjek yang kita nak cakap. Tapi nak dapat benda tu ataupun nak jadi macam tu, mesti ada latihan. Dulu pun abang masa keluar kat Majalah 3 dulu, bila bos buat story, popular dia. Nak siapa saya story nak buat First pengalaman abang mula-mula dengan MHI. Malaysia hari ini buat stand up dekat Cokit, operasi polis, ikut polis. Duduk dekat tangga Black Maria, belakang ada pesalah-pesalah yang ditangkap dalam Black Maria. Semua dekat belakang kita tengok kita. Jadi penonton dekat kita. Nak cakap. Mak tahu. Lighting buat tengah malam tau. Habis operasi dalam pukul 2 macam tu, pakai lighting sebab gelap kan. Black Maria parking kat tepi jalan. Masalah di belakang. Cakap tak jadi yo. Sampai last kali cameraman cakap, "Dek, this is the last. Kau fail ni, tak payah buat. Habis. Lampu tak ada, kita tak payah buat." Boleh pula buat.
Dia ada pressure sikit. Maknanya ada dalam keadaan tekanan. Alamak, ini last ni. Itu satu tau. Satu lagi kan. Di hadapan pentas diraja. Depan ada Tengku Mahkota Johor yang sekarang sudah pun menjadi sultan. Di pentas diraja, mereka menunggu Sultan Ibrahim mereka menunggu penerjun payung percut terjun akan landing depan pentas diraja. Jadi abang akan pergi depan pentas diraja, tuanku ada depan, pergi bukan atas pentas lah, padang yang di hadapannya disaksikan oleh penonton dan juga Tengku Mahkota. Satu shot dia, no repeat. Payung terjun, landing je, abang putus cakap, inilah bla 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 bla. Alhamdulillah, tak ada sangkut. Jadi bila abang mendapat keyakinan, kita boleh buat. Tapi kita perlu latihan. Satu, latihan depan cermin je. Depan cermin, kita cakap depan cermin. Depan cermin. Lagi satu suara tu. Kita lantunan suara tu macam mana bang? Suara kita mesti ada suara yang baik. Kalau suara macam katak, maksudnya macam kartun punya suara, tak boleh. Tak payah kita buat orang punya apa. Jangan. Kalau dia sebab talent, kita mesti ada suara. Berarti suara kita bukan kelakar. Betul. Ada setengah orang kan, dah Tuhan anugerahkan dia suara macam tu kan. Bukan nak merendahkan dia orang, tapi rasanya tak payah buat lah kan. Takut orang hina, orang kutuk kan. Tapi kalau suara kita bagus, kita fokus dekat kamera, lepas tu kita bayangkan apa yang kita nak cakap. Fakta kita. Jangan melalut lah. Jangan rasa kalau kita boleh cakap 30 second, 30 second je. Kalau kita cakap maknanya boleh cakap panjang, cakap 30 second, cut macam tu lah, no? Kalau kita boleh cakap 30 second, kita cakap 30 second. Tak payah nak cuba direct. Duk sembak merapu lagi, cakap tak boleh. Kita memang akan jadi merapu. Kalau fakta kita ada 10, kita cakap 10 aja. Jangan pergi 20. 10 lagi akan goreng. 10 lagi akan goreng. Jadi tapi kalau kita cakap fakta, kita bercakap yang orang nak dengar, dia akan dengar. Lepas tu suara daripada perut lah. Suara daripada perut lah. Daripada perut. Lantunan tu suara macam tak kuat, ni kan. Tak slow lah. Dia kita bukan dari kongkong. Okey, faham. Suara tu mesti daripada perut. Dia panggil diaphragm. Apa dia? Diaphragm. Kita cakap tu kan. Kan kadang-kadang memang daripada kerongkong. Kan? Tapi sebenarnya suara tu tak mantap. Saya pun baru tahu bang. Cuba daripada maknanya kita cakap daripada perut. Contohnya macam ni lah. Kalau daripada macam kadang-kadang kita cakap telefon, itu suara daripada kerongkong. Tapi macam ni kan. Contohnya saya sekarang berada bersama Akmal. Suara tu bukan suara kerongkong, suara daripada perut. Kalau telefon, kau apa khabar? Faham. Baru saya faham. Aku lama tak jumpa kau Itu suara kongkong. Tapi aku lama lah tak jumpa kau. Apa khabar kau sekarang? Suara daripada perut. Suara daripada perut. Ya, tapi suara untuk broadcasting, untuk kita transmit, untuk orang dengar, wawancara ke stand up. Kita panggil stand up. Kalau TV punya term, kita bercakap depan kamera, dia panggil stand up. Stand up. Yang tu kena kontrol, kena relax. Cakap apa contoh kita nak cakap. Kita relax, okey, ready. Cakap. Pakai suara perut lagi lebih bagus. Maknanya lagi senang lagi mantap. Lagi mantap. Macam sekarang saya cakap kerongkong lagi mantap. Macam tu lah. Cuba cakap suara perut. Saya macam tu lah, macam tu lah. Maknanya dia lagi, sebab tu ahli politik semua dia banyak daripada perut kan. Sebab dia nak sampaikan sebab dia nak sampaikan dengan pengikut dia, audience dia kan. Jadi dia cakap tu daripada suara perut. Itu tip dia kan. Satu, latihan. Dua, fokuskan subjek anda. Tiga, jangan melalut. Jangan melalut. Ada share. Siapa pun boleh. Anda semua bernasib baik kerana sekarang anda tidak perlu pergi casting ataupun uji bakat di stesen TV untuk muncul di kaca TV atau untuk buat live. Tak payah. Dulu beribu orang beratur nak buat casting. Tak fail. Kadang-kadang YouTube je. Kadang-kadang dia bukan tak boleh. Dia boleh tapi tak ada latihan. Tapi dia orang nak select yang terbaik. Kan? Datang dengan persediaan. Macam kita juga bila kita nak buat live, kita kena ready. Nak buat YouTube kena ready lah. Jadi pilih subjek yang orang suka nak tengok lah. Yang tu lah. Tengah viral ke kan. Kadang-kadang Akmal ada satu point.
Benda yang sama viral. Akmal ada satu point, saya ada point yang lain. Kan? Akmal buat okey. Kan? Orang dengar. Lepas tu saya buat point yang lain, angle yang lain. Orang dengar. Yang audience pula ataupun orang yang suka follow ni, dia macam house lah. Dia nak info tu, dia nak variety apa sebenar cerita ni. Kan apa sebenar cerita ni? Akmal ada info pasal begini, saya ada info pasal begini. Orang ni sudah dia akan kompos semua. Okey, faham. Dia nak dengar. Terutama kalau kita yang biasa buat YouTube ni kan. Macam abang follow Akmal, buat kereta, buat pasal basikal. Kan? Macam channel saya campur lah, tak apa. Yang kaki basikal dia follow. Dia akan follow kan. Bila Amal buat kereta, kaki kereta pula follow. Betul. Macam saya okey, macam majalah macam 3 ni. Abang punya channel apa? Majalah Sidik Majin kan? Majalah Sidik Majin. Hampa jangan lupa hampa kalau kena boleh subscribe. Dia bukan cerita durian je, tetapi kebetulan kemunculan saya masa musim durian. Macam Amal dia PKP dia awal lagi. Dia awal. Saya masa musim durian. Jadi saya memang obses sangat dengan durian. Abang memang obses tu kan? Memang sangat obses dengan durian. Jadi saya buat semua pasal cerita durian dulu. Biar dulu. Okey, saya faham maknanya kalau kita nak buat video ni, kita nak cakap, baik kita buat benda yang kita suka no? Benda yang kita suka, benda yang kita obses, benda yang kita rasa aku mesti nak kongsi lah info ni dengan kawan. Yang tu yang penting. Jadi kita ada lagi confident untuk cakap kan? Confident nak cakap, rajin kita nak cari bahan. Kan? Lepas tu kita tak rasa macam give up. Tapi ini kalau kita dengar satu subjek, contoh Akmal buat RZ lah. Contoh RZ lah. RZ lah. Saya pun teruja tau. Sebab apa? Ada RZ 70,000 lebih. Apa cerita tu? Contoh macam tu lah. Jadi saya akan cari lah. Orang nak tahu. Siapa yang buat review YouTube pasal apa? Pasal RZ ni. Abang tu minat RZ. I got 2 RZ. Model lama. Dua-dua jual. Tapi itulah last kali jual dengan harga 1,800. Aduh, sayang bang. Bayangkan. Tapi bila tengok sekarang terkejut. Paling murah pun 7,000, 10,000, 12,000 kan. Betul. Dan lagi yang muncul 78,000 tu saya cakap, aduh ini gila betul lah. Jadi kalau anda nak buat review, bagus. Peluang smartphone. Dulu TV. Kami generasi TV ni bila dapat memang cukup syukur lah. Kan bila berada di hadapan TV menjadi presenter, kongsi maklumat dengan orang, buat research mal kadang-kadang nak buat skrip tu 2 malam cari bahan, bukan senang. Tapi silakan buat study sikit depan cermin tu, buatlah depan cermin tu cakap depan cermin ni cakap depan cermin apa pun dia cakap try tengok macam mana. Tapi kadang-kadang bila kamera je ada orang kita gugup tau. Betul. Perlu latihan. Jangan give up, buat latihan, cakap. Lepas tu try ajak member dan tanamkan dalam kepala bila kita bercakap tu dengan kamera, jangan paling senang lah kawan kita. Jangan ubah, jangan sekarang cakap, "Mal, hang apa khabar? Hang duk mana? Aku ada barang nak jual kat hang lah." Tapi nada tu sama je. Share dengan Kemal, dengan share dengan kamera, cara yang sama. Jadi kita akan tidak akan gugup. Jadi aku excited nak share dengan hang. Mestilah aku minta kata aku goreng lah. Tapi aku tahu lah kan ni aku beli berapa, power dia punya power berapa, dia punya harga berapa kan, apa kelebihan dia. Spek dah tu lah. Jadi aku tahu, dia aku share dengan sepenuh hati kan. Mana ada kita nak tipu kawan. Sama juga. Bila kita nak share macam tu lah. Kita anggap kamera ni kawan kita. Anggap kita share dengan kawan kita. Kalau anggap orang asing, anggap jadi macam musuh, tak boleh cakap. Ada mah, bukan orang kecil-kecil. Pernah buat interview dengan chairman satu agensi kerajaan. Gugup bang. Last tulis dekat board, letak dekat belakang kamera, di depan kamera dia baca tu. Dia bukannya anda belajar tinggi yang dah boleh buat, tak. Dia talented. Tapi talent tu pun kena asah. Bang. Kita ada talent kan. Sebab ramai kawan-kawan saya tengok depa macam talented juga, tapi itulah depa duk tanya kan. Lost. Mana aku nak buatnya? Cakap boleh. Tapi tak percaya hang buat candid. Curi masa dia pasal ada kamera belakang hang ready lah. Cakap, cerita aku apa ni? Tengok dia cerita macam mana. Maknanya kita buat macam tu. Bagi ke dia. Hang tengok. Hang boleh buat apa? Boleh. Sama aja kan. Itulah dia. Latihan, fokus dan juga
ilmu ataupun konten yang kita nak sampai tu kena ada. Jadi bila hang ada konten, siapa pun suka nak dengar. Betul bang. Jangan tipu. Dia konten. Itu ya. Lebih kurang. Okey bang. Okey. Terima kasih banyak bang. Terima kasih sama-sama. Setakat tu saja untuk kali ni. Aku nak minta tolong hampa subscribe channel Majalah Sidek Majin. Bang no? Betul. Sebab dia bukan durian je tau. Dia bukan durian. Dia akan sama macam Majalah 3. Pengalaman itu abang gunakan untuk explore, cover, kongsi maklumat dalam YouTube Majalah Sidek. Subscribe sekarang. Subscribe Akmal Akhi semua. Sama Akmal pun bagus. Bagi abang sebagai seorang berpengalaman, tengok Akmal buat depan kamera, bagi abang dia hebat. Sebab dia boleh one man show, abang tak boleh. Kena ada director. Kena ada director bang. Kan tu. Setakat tu saja untuk kali ni. Okey. Bye bye. Bye bye.